Sebelum kita pergi ke kesilapan-kesilapan besar seorang pengurus, saya nak share beberapa tips dan teknik yang saya sendiri telah guna untuk meningkatkan pengaruh saya terhadap faktor-faktor kejayaan seorang pengurus. Kita akan refer balik pada 5 perkara yang kita sebutkan tadi dan kita akan buat satu persatu. So the first, self-direction. Untuk mengarahkan dan memotivasikan diri sendiri, apa yang saya lakukan ialah untuk meletakkan sasaran yang melangkaui apa yang diberikan oleh organisasi kepada saya. Sebagai contoh, apabila saya ditugaskan untuk set up International Processing Hub untuk syarikat saya dan syarikat telah memberikan saya beberapa matlamat untuk dicapai, saya meletakkan matlamat yang melebihi daripada itu. Saya meletakkan matlamat untuk membawa tim saya dan pusat saya sebagai pusat yang diakui paling cemerlang dalam kumpulan kami. So itu matlamat yang saya letakkan. Jadi matlamat itu menjangkaui diri saya. Ia juga menjadi matlamat pasukan saya dan seluruh warga kerja saya. Jadi dengan itu, kita akan terdorong di masa-masa sukar untuk meneruskan perjuangan kita, sebab matlamat kita lebih besar dari diri kita sendiri. Ia juga adalah matlamat untuk membawa pasukan kita. Ini soal kejayaan kumpulan, ini soal maruah. So itu yang saya lakukan. Yang kedua, people skill. Untuk meningkatkan kepercayaan dan juga rasa hormat tim kita dengan kita, kita perlu meningkatkan pergaulan kita, kita perlu selalu bersama mereka. Semasa saya mengetuai satu pasukan yang besar, hampir 1,000 orang, saya menetapkan bahawa setiap hari saya akan meluangkan masa sekurang-kurangnya setengah jam hingga sejam untuk berjalan dan pergi ke kawasan-kawasan di mana tim saya bekerja. Saya bertegur, saya tegur mereka, saya tanya apa yang mereka lakukan, saya tanya apa masalah mereka, dan dengan itu kita akan dapat a very good interaction dengan tim kita, dan itu akan meningkatkan rasa percaya dan hormat mereka kepada kita. Sekiranya apa-apa yang diberikan kita tanganilah, janganlah dia cakap masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Selain daripada itu, apabila kita berjalan dan kerap melawati pasukan kita di tempat mereka bekerja, kita akan dapat melihat dengan mata kita sendiri apa yang sedang berlaku. Not everything boleh datang dalam bentuk laporan. Ya, ada perkara-perkara yang kita kena pergi sana sendiri, melihat dengan diri sendiri dan bertanya, dan juga untuk merasakan apakah yang sedang berlaku dalam pasukan kita. Yang ketiga, proses skill. Dalam banyak organisasi, ini bukanlah perkara yang sukar, sebab banyak organisasi ada mempunyai standard operating procedure ataupun SOP yang selalu digunakan pakai. Cuma kita perlu memastikan bahawa setiap proses ataupun tugasan yang kita lakukan akan ada SOP untuk tugasan-tugasan berikut, supaya apabila siapa-siapa melakukannya, ia akan menjadi konsisten dan sama. Dia tidaklah berubah mengikut siapa yang melakukan, ya. Dan SOP juga penting untuk memastikan kawalan-kawalan proses kita ada di situ. Samalah juga dengan sistem. Sistem di sini bukan bermaksud semata-mata sistem komputer. Sistem di sini bermaksud sistem ataupun tata cara kita melakukan sesuatu perkara, ya, termasuklah dalam SOP tadi. Untuk communication, saya amalkan beberapa perkara. Nombor satu, setiap suku tahun sekurang-kurangnya saya akan mengadakan town hall dengan semua tim saya. Sebab tim yang besar, jadi saya perlu melakukan beberapa town hall untuk setiap suku tahun, untuk memberitahu kepada semua staf perkembangan, apa progres kita, apa yang telah kita capai, apakah masalah kita dan apa yang kita akan lakukan. Dan yang paling penting sekali, apa yang saya perlukan daripada mereka untuk membantu kita mencapai matlamat kita. Saya juga mengamalkan, macam saya cakap tadi, saya akan berjalan ke kawasan-kawasan di mana staf saya bekerja untuk bertanya khabar. Saya biasakan untuk menulis setiap minggu perkara-perkara yang terlintas dan perkara-perkara yang berbangkit. Kadang-kadang kita akan terdengar perkara-perkara yang sangat menusingkan staf. Jadi itulah ketikanya bila kita akan cuba meredakan kegusaran tersebut. Saya akan tulis. Saya ada kolom dalam publication yang kita buat setiap minggu, From the Corner of AA.
from AA's corner. So daripada sudut saya akan tulis beberapa perkara yang saya hendak tujukan kepada staff. Dan paling akhir, accountability atau pertanggungjawaban. Okey, untuk accountability sebenarnya sangat mudah, cuma nak buat tu susah. Apabila tim kita berjaya, always bagi kredit dan puji tim kita. Tak payahlah kita mendabik dada mengatakan kita ni ketua dan kita telah berjaya membimbing tim kita untuk mencapai kejayaan tersebut. Orang semua tahu siapa ketua tim itu. Ya, so apabila kita berjaya atau pasukan kita berjaya mencapai sesuatu kejayaan, always bagi kredit kepada tim kita. Tak payah sebut kita pun tak apa. Nah, yang paling penting, apabila tim kita gagal, jadilah orang yang pertama mengakui tanggungjawab ke atas kesilapan tersebut. Ya, ayat yang saya selalu gunakan, I'm sorry, maafkan saya, ini tanggungjawab saya telah gagal untuk menjalankan tanggungjawab tersebut. Ya, tak payahlah sebut si Anu dan si Anu gagal menjalankan tugas, si Polan tidak mengikut arahan. Itu kemudian bila kita berbicara dengan tim kita sendiri ataupun dengan individu tersebut. Tapi apabila kita berhadapan dengan bosses kita dan pihak-pihak yang berkepentingan, akuilah kegagalan kita mencapai matlamat tersebut adalah berpunca daripada kita, dan beritahu mereka apa yang kita akan lakukan untuk mengubah keadaan tersebut. Okey, itu adalah perkongsian teknik dan tips yang telah saya guna pakai untuk mempengaruhi kejayaan 5 faktor tersebut yang akan membuatkan kita lebih berjaya sebagai seorang pengurus. Saya harap perkongsian ini bermanfaat kepada semua. Macam saya selalu sebut, like dan selalu follow kami, dan ajaklah kawan-kawan menonton, bukan lama pun. Dan sekiranya anda ada komen ataupun perkara-perkara yang anda ingin kami huraikan, letaklah di ruangan komen dan kita akan cuba sedaya upaya untuk melakukannya di masa akan datang. Sehingga itu, take care of yourself. Assalamualaikum. Bye.